bukan periwayat yang biasa-biasa yang kena tahu. Man wasala mayitan falyaghsil wa man hamalahu falyatawaddahu. Rawahu Imam Al-Baihaqi. Maksud, sesiapa yang memandikan mayat, iaitu memandikan jenazah, maka disunatkan dia mandi, dan sesiapa yang membawa jenazah, maka disunatkan dia berwudu. Kalau menguruskan jenazah, of course mandi. Jadi mandi. Membawa jenazah, walaupun yang mengiring sikit saja, pegang kayunya saja sikit, pun disunatkan berwudu. Dan seterusnya ialah mengenai perkara-perkara sunat selepas tadi berwudu dan fadilatnya. Ekstra saja. Setiap ibadah dalam agama Islam mempunyai kelebihan dan fadilatnya yang tersendiri. Dengan rahmat Allah juga, kadang-kadang amalan yang sedikit pada ukuran dan pertimbangan manusia, namun ganjarannya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebagai manusia hendaklah menerokai dan mencarinya, supaya jangan terlepas dengan peluang-peluang untuk memperoleh ganjaran yang amat besar. Selepas tadi wudu, ada lagi amalan perkara-perkara sunat yang kami digalakkan untuk melakukannya. Yang pertama ialah hendaklah kami membaca doa selepas mengambil air sembahyang. Ada doa ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin. Tuan, dibaca. Okey. Apa kelebihannya? Tadi tahu baca doanya? Yes. Tapi apa kelebihannya? Ada yang tahu? Muslimah ada tahu? Atau ada belajar? Ada. Imam tahu apa kelebihannya? Asingnya rasanya. Imam asing, hari imam. Bolsing balik. Mentan imam? Ada. Ingat kelebihannya. Okey. Pasing sini, kasih pasing sini balik. Sama kita ya, pasing-pasing macam main bola jadinya. Jadi apa kelebihannya? Selepas ini berdoa ada kelebihan. Dan ini lapasan ini ramai orang membuatnya. Pasti orang akan membuatnya. Kelebihan membaca doa selepas tadi mengambil air sembahyang, adapun antara kelebihan membaca doa ini ada disebutkan dalam sebuah hadis sahih. Bukan yang palsu, sahih. Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya, tiada sesiapa pun di antara kamu yang mengambil air sembahyang lalu dia menyempurnakan wudunya itu dengan sebaik-baiknya, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sampai wa anni minal mutahhirin, maka tiada ganjaran melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu syurga yang 8, dan dia akan masuk ke syurga melalui pintu-pintu mana yang disukainya. Pilih saja. Pilih pintu nombor 1, syurga nombor 2, pilih. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa nak mau? Kalau hotel orang mau 5 bintang, lulus kena. Dah ada mau 1 bintang, mesti 5. Sampai 5 special. Breakfast ada. Buffetnya ada, free. Biliknya basah, ikut okey. Lulus tempat mandi basah. Itulah istilahnya. Mana orang mau 1 bintang? Kan? Itulah istilahnya. Ini pasti ramai orang membuat. Minggu lepas saya berkuliah di negara itu. Alamak, aku tahu ni ini kerjanya. Aku baca saja. Ya, aku tak tahu ni. Ini betul-betul. Ini kelebihannya. Alhamdulillah. Bisa kita mengamalkan. Alhamdulillah. Pilih suka mana yang bisa kita mau. Itu ganjarannya. Kadang kami tak tahu ni maunya. Ini betul kami tahunya. Alhamdulillah. Ilmu juga. Ilmu. Okey. Dan yang kedua, ada tahu? Ada lagi. Asing boleh? Asing. Asing. Membaca surah Al-Qadar
surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada pernah mendengar? Ada pernah mendengar? Ataupun ada yang bertahu? Bertahu? Okay. Setelah selesai membaca doa selepas berwudu yang tadi, sunat dibaca surah Al-Qadar sebanyak 3 kali dengan menghadap kiblat. Tetapi tidak perlu melelah tangan, baca saja. Ini berdasarkan sebuah hadis yang ditakhsis oleh Ad-Dailami, bahawa sesiapa yang membacanya selepas selesai tadi mengambil air sembahyang, yang baca dia suruh 3 kali ya. Ini kalau orang tahu, orang buat 3 kali. Kali baca sekali, dia tergolong di antara para as-sadiqun, iaitu orang-orang yang benar-benar beriman zahir dan batin. Kalau sekali, kalau yang baca 2 kali, dia dimasukkan dalam golongan para syuhada. 2 kali. Kalau yang baca 3 kali, Allah menghimpunkan atau mengumpulkannya pada hari kiamat kelak bersama para anbiya, para nabi-nabi. So, mau baca berapa? Mau 1 kan? 2, 3. Atau ini dia punya. Tetap memang terus dimahan dulu. Dia kaya. Baru kami tahu ni. Ada habis dia semayang, habis dia semua isyak boleh kita ramah. Tapi dia beritahu tentang ramah sudah. Sudah makan. Ada di sikit. Baru kau tahu ni. Sayang juga. Usah surah ni berapa? Apa ni berapa? Bisa puasa? Dia apa gitu? Ini apa itu mengamalkan? Itu cukup. Ganja usulnya macam sedikit cuma ni banyak dibaca, tetapi ganjaran besar. Pada mata manusia sedikit saja amalmu, tapi pada mata Allah besar. Dengan syarat buat secara istiqamah. Bukan hari ni buat, esok skip. Kita nampak tips semua. Tips semua. Sekejap ada, sekejap ada. Langsung tak ada. Okay. Apa yang bilang ni? Kadang-kadang RM5, kadang-kadang RM10, kadang sesen pun tak ada kan? Rupanya saya pun memuat berang juga kan. Berang di punya cerita. Memuat juga berapa? Kejap RM5, RM2.5. Kalau hujan 1 sen pun tak ada. Sebenarnya kami memuat berang. Saya pun begitu juga ya. Ya lagi masalah ketawanya. Ya lagi masalah ketawanya. Kalau ada yang 3 orang tu, kadang cari juga. Kadang kalau saya cerita piramid ni banyak mengandungi pengajaran sebenarnya. Walaupun dia lucu, canggih, Amba pun suka melihat tu sebenarnya. Macam ada je benarnya juga. Kan tipu. Tangkal simpan sini. Kalau dia marah, rupanya ia pun kan tipu. Duitnya pun kena ambil. Bos pun sama juga, macam orang. Lari je. Nasib baik tak kena telanjang semalam. Marah. Tapi mengasih orang datang, mengasih. Padahal semua tu scam tipu punya. Itu baik Okey. Dan yang ketiga, sembahyang sunat wudu. Tahu? Ada pernah membuat? Ada pernah membuat? Lepas tani wudu, tani sembahyang sunat wudu. Okey. Setelah sempurna tani wudu apa semua, okey, baca doa semua, surah Al-Qadar, ini sembahyang sunat wudu. Dan apa kelebihannya? Di sini ada yang beritahu. 1, memberi peluang untuk masuk ke syurga. Ada chance untuk masuk syurga. Ini berdasarkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan perbualan antara Rasulullah dengan Bilal. Bilal radhiyallahu anhu, Rasulullah bercakap-cakaplah. Qala la Bilalin inda salatul fajr, ya Bilal, haddasni bi arja amalin fil Islam, fa inni sami'tu dafin ta'laika baina yaday fil jannah. Qala ma 'amiltu amalan arji 'indi min anni allam atahharu tuhuran fi sa'atin lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhuri ma kutiba di an usalli. Itu bahasa Arab panjang, bahasa Arab. Rawal Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal ketika selesai sembahyang fajar, ini sembahyang subuh. Wahai Bilal, ia bertanya, ceritakanlah
padaku amalan apa yang paling kamu harapkan untuk kamu lakukan dalam Islam. Sesungguhnya aku telah mendengar bunyi sepasang terompahmu di hadapanku di dalam syurga. Ia pulang awal kepada Rasulullah. Bilal berkata, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang aku lakukan yang paling aku harapkan kecuali satu amalan, yaitu aku tidak berwudu satu wudu pun pada waktu malam ataupun siang, melainkan aku sembahyang dengan wudu itu seperti mana yang telah ditetapkan untuk melakukan sembahyang. Artinya, lepas dia wudu, ia sembahyang wudu. Kalau 10 kali wudu, 10 kali dia buat. Lalu Rasulullah tanya, patut tanya, aku terdengar terompah itu di hadapanku. Awal dia check in. Awal dia check in. Lalu pergi bapak. Awal sudah check in. Tu pasal dia rajin mengamalkan sembahyang sunat wudu 2 rakaat saja. Baca biasa, baca Fatihah, kafirun, kedua Allah, habis doa biasa. Tu. Dan yang seterusnya ialah yang bisa diampunkan dosa-dosa kecil. Diampunkan dosa-dosa kecil. Jadi maksudnya macam mana? Ada hadisah bahawa Sayyidina Utsman telah melihat Rasulullah SAW mengambil wudu seperti cara wudu buat ini. Kemudian baginda bersabda, barang siapa yang berwudu macam wudu buat ini, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, yang mana dia tidak berkata-kata pada dirinya dalam kedua-dua rakaat sembahyang, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Artinya, yang maksudnya yang dia berkata-kata, maksudnya yang dia membuat perkara-perkara yang keduniaan, melainkan perkara sembahyang sahaja. Manakala yang diampunkan, manakala yang dimasukkan dengan diampunkan bagian dosanya, dosa-dosa kecil. Jadi ringkasannya, dengan penjelasan ini adalah fadilah atau kelebihan yang terdapat dalam perkara-perkara sunat lepas wudu ini adalah sangat besar dan menguntungkan. Padahal dia adalah amalan yang amat mudah dan indah membarakkan kita ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang ringkas ini dapat memberikan kesedaran dan membuka hati kita ini untuk sama-sama merebut kelebihan yang disebutkan pada malam ini. Mudah-mudahan perkara yang kecil ini akan dapat memberi peluang kita untuk masuk ke syurga Allah. Tadi minta syurga, jangan minta neraka. Minta syurga. Siapa mau neraka? Aku mau booking neraka. Mana ada? Orang minta syurga. Mana ada? Tak ada. Kalau milih neraka. Tidak ada syurga. Kalau baca kitab apa? Beri takut. Kalau baca kitab apa? Beri takut. Tunggal rasanya. Okey. Wallahu a'lam bishawab. Dan istirahat dan wal as